Step 2096. Patut 10,000 kena target. Oh, bateri dia 69. Tahan juga jam ni. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah OnePlus Watch. Okey, jam daripada OnePlus buat pertama kali. Jadi nak tahu apa fungsi yang menarik tentang jam ni? Nampak casual betul tak? Jadi jom kita unbox dan juga review. Jadi jom kita unbox dulu untuk OnePlus Watch ni. Okey, kalau tengok saya tak buka plastik lagi sebab tu dia macam struggle sikit nak fokus. Okey, dah settle buka plastik dia. Kita tengok logo OnePlus kat sini dan juga OnePlus Watch. Kita tengok kat bahagian belakang ni. Dekat bahagian belakang ni dia ada tulis dia punya spek yang simple, warna midnight black. Okey, dia ada input untuk 5 volt 1 ampere dan itu saja. Jadi jom kita buka kotak dia dulu. Okey, sebab kan dia memanjang sikit jadi dia susah sikit lah. Okey, first kali kalau kita tengok inilah dia punya smartwatch. Saya ambil dulu. Jadi kalau tengok kat sini dia ada app list dan juga function key. Okey, kita ada kat sini. Wow. Kalau tengok dia punya button kat sini dia ada macam tulis OnePlus tau. Kat bahagian atas ni lah. Jadi saya akan cuba onkan dulu. Okey, sama ada dia ada bateri atau tidak. Tak apa, nanti kita akan tengok. Jadi sementara dia on, kita tengok dulu dalam kotak ni ada apa lagi. Okey, kat sini dia ada plastik dan kita tarik. Jadi bahagian bawah ni, okey, kalau saya ambil dan kita diberikan, okey, dia macam satu sampul lah. Kalau saya tarik ni, dia betul-betul ada dokumen. Okey, kita ada let's get started dan juga safety and warranty. Menarik daripada OnePlus, dia buat satu benda yang baru. Okey, kemudian kita ada juga ini, tak silap saya lah, kabel untuk charge. Untuk charge dia ada port macam ni. Okey, kalian tengok. Anda just letak saja dan dia boleh charge. Okey, sangat simple. Apa yang saya boleh katakan tentang jam ni lah, dia rasa berat tapi taklah berat sangat berbanding dengan smartwatch yang ada rasa, ada feeling macam ni juga. Dan saya kena pairing dulu. Okey, jadi jom kita tengok dalam video review apa menarik tentang OnePlus Watch. Jadi tak silap saya lah, saya rasa ini kali pertama OnePlus memperkenalkan dia punya smartwatch kat sini. Kalau tengok, okey, inilah jam orang kata kalau pada jauh memang nampak sebuah jam premium. Harga yang anda boleh beli lah dengan sekitar RM699. Yang mana bagi saya kalau jam macam ni selalunya dia nampak macam harga dalam 800 ke 1300 macam tu sebab dia nampak casual, nampak mewah. Tapi nampak gayanya OnePlus dia cuba untuk tawarkan dengan harga yang berpatutan jugalah. Okey, tapi nak tengoklah bagus ke tak sebelum anda beli, betul tak? Jadi jomlah kita tengok satu persatu. Kita mula daripada segi skrin kat sini. Okey, dia menggunakan skrin jenis panel AMOLED. Saiz skrin dia ialah bersaiz 1.39 inci dan dia punya die ialah bulat, bukan petak. Jadi kalau tengok pada jauh, okey, dia punya kat bahagian sini dia ialah stainless steel yang mana bagi saya memang ketahanan yang agak baik. Dan tengoklah, ini kalau pakai lama pun tak ada masalah. Dia punya tali jam anda boleh ubah dengan orang kata cara yang mudah. Cuma buat masa sekarang saya tak pasti tali jam dia jual ataupun tidak yang warna lain kan. Kalau anda tak minat warna hitam lah. Sebab buat masa sekarang saya rasa dekat pasaran hanya ada warna hitam je dijual untuk OnePlus Watch. Bab dia punya skrin ni sepanjang saya guna, saya boleh katakan memang skrinnya yalah jenis AMOLED kan, memang tak ada masalah lah. Bawa cahaya matahari pun okey juga. Dan kat sini juga kita ada always on display yang mana dia tak berapa terang sangat di waktu malam. Jadi tak adalah ganggu anda tidur waktu anda guna always on display. Jadi bab dia punya skrin tak ada masalah. Jom tengok dia punya bab rekaan. Okey, kalau tengok bab rekaan dia punya tali jam ni, dia punya strap ni, okey, dia jenis orang kata yang pelik sikit lah. Pada awalnya bila saya nak guna, saya macam macam mana ni nak pakai kan. Rupanya anda just cari dia punya lubang kat sini. Okey, klik macam tu dan yang lebih ni anda masukkan ke bawah macam ni. Dah settle nak pasang kita punya OnePlus Watch. Jadi untuk berat dia tak silap saya dalam 76 gram macam tu lah. Yang mana kalau anda tanya saya memang terasa beban sikit. Tapi dia tak adalah terlalu berat berbanding jam lain yang pernah saya try. Untuk tangan yang besar bagi saya tak ada masalah sebab dia punya tali jam ni agak panjang juga. Macam saya punya tangan pun banyak sangat lebihan dia dekat sini kan. Tali jam ni pun kalau tengok lubang dia pun ada lagi yang lebih kat bahagian belakang ni. Jadi kalau tanya saya pula bab keselesaan, okey, saya dah pakai time saya berjalan dan sebagainya, time tidur pun saya dah pakai. Saya boleh katakan keselesaan dia dalam 7/10. Kebanyakan jam jenis casual ni dia bermasalah bila anda bawa dia tidur tau. Sebab dia ialah dia akan jadi beban, dia berat. Tapi sepanjang saya guna ni, walaupun dia terasa beban dia tak adalah macam, yalah terasa macam pakai
pakai jam. Dia rasa macam oh tak apa, kita boleh still buat aktiviti biasa kan. Cuma mungkin dia agak besar sikit lah, kadang-kadang tersangkut kat mana-mana kan. Tapi bagi saya itu bukan masalah untuk keselesaan sepanjang saya guna. Dan dia punya gripping kat sini pun sangat cun. Yelah, kadang-kadang anda pakai jam, kadang-kadang dia macam anda lekat kat sini kan, tiba-tiba dia terlondeh pergi kat bahagian yang kurus ni. Mulalah macam nak terkeluar lah, jam mudah cabut dan sebagainya. Tapi sepanjang saya pakai memang bab keselesaan memang terbaik lah daripada OnePlus. Jadi macam mana bab prestasi kan? Okey, kalau tanya saya, prestasi dia memang smooth. Salah satu contoh dia ialah kalau anda tengok kat menu, saya cuba tekan menu ni kan. Bila saya scroll je kat sini, dia lebih smooth tau. Selalu kalau jam dengan harga macam ni, kadang-kadang dia tak apa smooth. Kadang-kadang nak tunjuk menu pun dia macam satu. Alah, macam tak best lah. Dan dekat sini juga OnePlus membekalkan 1GB RAM dan juga 4GB memori. Memori tu untuk apa kan? Sebenarnya untuk 4GB memori tu, 2GB tu dah dimakan untuk dia punya Android OS lah kat sini. Yang lagi 2GB tu anda boleh guna untuk simpan lagu dekat sini. Tak payahlah nak connect dengan phone saja kan. Jadi overall bab prestasi memang tak ada masalah lah jam ni kan. Saya rasa mungkin dalam 2-3 tahun lagi pun still lagi orang kata relevant untuk anda beli OnePlus Watch. Next kita nak bincang bab bateri. Okey, untuk OnePlus Watch ni dia ada bateri sebesar 4002 mAh. Jadi untuk kapasiti bateri yang ada dalam jam ni, dia boleh bertahan dalam masa 14 hari. Itu yang OnePlus kata. Saya dah guna jam ni dan saya dah guna pelbagai jenis benda lah kat sini. Antaranya ialah brightness yang tinggi. Saya dah guna always on display juga kat sini. Jadi ketahanan bateri dia mungkin tak sampai lah 14 hari. Saya rasa saya guna mungkin dalam 8 ke 10 hari jugalah. Yang mana bagi saya, kalau katalah seminggu pun kan, seminggu pun boleh katakan ketahanan dia agak lasak lah kan. Anda dah boleh aktifkan lagu lah dengan GPS kat sini dan sebagainya. Selain daripada tu juga, bab bateri ni satu benda yang saya suka ialah bila anda cas, okey, bila saya cuba cas dekat dia punya adapter tu kan, dalam 15 minit macam tu je dia boleh cas untuk half 50% daripada 0% ke 50, 15 minit je. Jadi dalam 15 minit tu kalau anda tergesa-gesa kan, mungkin anda nak pergi pejabat ke apa kan, tak ada masa, anda cas 15 minit pun rasanya dalam 3-4 hari pun dah cukup kot. Jadi overall saya rasa bateri pun tak ada masalah kan. Ketahanan dia lebih pada seminggu kat sini. Dan kalau anda cas pun 15 minit pun dah cukup dah untuk beberapa hari. Untuk ketahanan kat sini dia ada 5 ATM untuk IP60H, yang mana anda boleh bawa lah dia berenang-renang ataupun nak mandi sekali pun boleh juga. Okey, dia kalis air dan kalis debu, percikan segalanya. Jadi mungkin nak tengok macam mana menu dekat jam ni kan. Jadi jom kita tengok sama-sama. Jadi geng, jom tengok apa yang ada dekat OnePlus Watch ni. Okey, rekaan dia yang cantik kan kat sini. Jom tengok, inilah antara muka jam. Kalau tadi kita ada always on display. Jadi untuk muka jam ni, kalau anda slide kat belah kanan, kita ada ini ialah untuk bacaan heart rate. Bacaan heart rate dia mungkin macam susah sikit nak baca sebab dia bar kan. Okey, next kita ada pula untuk sleep hour. Sleep hour ni yang saya suka ialah dia boleh sambung lah. Kalau anda terbangun pagi, kemudian anda tidur balik, kemudian anda sambung tidur, dia akan sambung kira. Kemudian pula kat sini kita ada ini ialah untuk orang kata playlist lagu, tapi anda kena connect dulu dengan Bluetooth. Kemudian kalau anda slide lagi tak ada, kita akan kembali ke muka asal jam. Kalau anda hold lama-lama, apa yang akan jadi ialah dia akan ni lah bagi anda option untuk tukar muka jam. Okey, ini yang muka jam baru-baru saya letak kat sini, memang banyak kat sini. Okey, apa yang saya dah download. Jadi kalau tanya saya suka pakai yang ni lah, yang latest saya download ni. Yang ni memang cantik. Kemudian kalau anda klik kat bahagian atas ni, okey, kita ada beberapa jenis menu. Okey, kita ada untuk activities, benda yang anda dah buat kat sini. Mungkin anda tengok macam tak berapa faham kan, anda boleh tengok untuk smartphone punya apps, kat situ lebih lanjut. Kemudian kat sini kita ada workout, mungkin anda nak pilih anda nak buat aktiviti apa kat sini kan. Dia tak adalah banyak sangat. Dia sama juga untuk button bawah ni, iaitu dia akan masuk ke workout. Anda boleh ubah dekat apps dia. Kemudian kita ada juga untuk workout record, aktiviti yang anda dah buat, heart rate untuk masa sekarang, kita ada blood oxygen, SpO2 kat sini, sleep monitoring kat sini. Okey, kita ada juga untuk stress level, kita ada juga kalau saya tengok kita ada breathing option kat sini. Kita ada untuk phone. Okey, kat sini anda boleh tengok kalau nak dial siapa-siapa. Okey, tapi still lagi lah
Mungkin anda kena pakai headphone ataupun bluetooth punya headset. Seterusnya kita ada music macam tadi. Untuk kawalan yang biasa kita ada weather, okey, cuaca. Kita ada alarm clock, anda boleh setkan kat sini. Untuk stopwatch ada, timer ada, flashlight ada, barometer pun ada kat sini macam anda tengok. Kemudian kita ada juga untuk kompas. Okey, kompas anda kena calibrate dulu. TV Connect ni saya rasa macam tak support lagi. Kemudian kita ada kamera, inilah kawalan kamera. Kita ada setting kat sini iaitu Bluetooth asset, display and brightness. Kat sini anda tengok always on display, anda boleh on kan kat sini. Rise to wake pun anda boleh guna. Auto brightness saya guna. Screen brightness dia ada sampai level yang tinggi iaitu 5. Okey, ini paling terang. Saya selalu guna 3 ataupun saya akan gunakan auto brightness. Kemudian kita ada beberapa setting lain lagi. Kita ada untuk sound and vibration, do not disturb, function key, password, wear, language, system kat sini untuk anda menu dan sebagainya. Jadi rasanya itu saja. Dan last sekali kita ada find phone. Itu saja untuk kita punya OnePlus Watch. Jadi jom kita balik ke video review. Jadi buat pertama kali bila anda buka aje OnePlus Watch daripada kotak dia, okey, anda kena download dulu OnePlus Health kat sini. Okey, baru anda boleh guna fully dekat sini. So buat masa sekarang tak silap saya untuk iOS tak ada lagi untuk apps OnePlus Watch tu, hanya untuk Android. Yalah, sebab OnePlus pun dia baru buat keluar jam dia kan. Jadi dia punya support tu tak terlalu banyak lagi lah kat sini. Jadi nak tengok macam mana dia punya apps tu clean ataupun tidak. Jadi jom kita tengok sama-sama. Okey, jom kita tengok pula untuk dia punya apps, iaitu kalau tengok sini nama apps dia ialah OnePlus Health. Okey, kat sini anda kena connect dululah kalau anda nak bacaan yang betul. Okey, jadi first kali anda tengok untuk kawasan health ni kita ada untuk bacaan step, workout, kalori dan juga aktiviti yang dilakukan. Okey, kita ada juga untuk bacaan heart rate kat sini. Okey, anda boleh tengoklah monitor yang mana paling tinggi dan rendah untuk daily, weekly, monthly dan yearly. Kemudian kita ada juga untuk sleep monitoring. Okey, kat sini dia boleh tunjuk kat anda bila anda bangun. Warna merah ni bangun dan warna biru yang gelap ni deep sleep. Yang ini ialah light sleep. Okey, dia akan bagi tahu jugalah anda punya sleep assessment okey ke tak, normal ke tak, cukup ke tak dan sebagainya. Next pula kalau kita tengok kat sini kita ada stress level. Okey, saya kurang stres nampaknya. Bagus. Dan kita ada juga workout loss. Ini untuk aktiviti anda buat dekat sini. Tapi pastikan anda aktifkan untuk aktiviti lah. Kalau tak tahu aktiviti apa, just guna freestyle. So next kita ada untuk fitness. Okey, kat sini kita ada untuk setting GPS. Anda boleh set kan, tapi anda kena on kan dulu location. Kemudian kita ada untuk walk kat sini pun boleh juga untuk anda buat aktiviti berjalan. Okey, dan next kita ada untuk manage. Next pula kita ada manage. Okey, manage ni lebih kepada untuk jam, macam anda nak buat account anda kat sini ke, personal profile anda nak ubah ke kan, unit anda nak ubah. Kemudian kita ada juga kat sini untuk tambah ni, anda boleh buat lah before pairing. Okey, anda nak tambah lagi device. Kita ada OnePlus Watch kat sini. Kalau tengok saya dah connect dengan 15% dia punya bateri. Wah, kita ada juga watch face. Watch face kat sini apa yang ada, mungkin anda tengok macam sikit kan. Kat mana nak cari lagi? Anda boleh tengok dekat all kat sini. Dekat bahagian all ni memang banyak. Kita ada classic, dynamic, minimalistic, joy, practical, sport. Itu je lah. Kemudian anda juga boleh buat untuk AI outfit kat sini. Okey, mungkin nak tengok gambar dan anda nak buat sebagai background muka jam. Tak pun anda nak guna gambar dan anda nak buat kat sini, boleh juga, tak ada masalah. Jadi itu untuk setting muka jam. Kat sini juga kita ada phone notification. Kalau anda nak on kan, kita ada juga get up reminder. App protection pun ada kat sini. Okey, kita ada juga untuk tips, FAQ dan juga device setting. Okey, nak set up goal dan sebagainya. Jadi itu saja untuk apps kita untuk OnePlus Health. Jadi jom kita balik ke video review. Kesimpulannya apa yang saya boleh katakan tentang OnePlus Watch ni lah, dia sebuah jam yang casual, elegan kan. Nampak macam, yalah, nampak kemas, nampak premium. Jadi dengan harga yang anda bayar 699 tu, anda dapat seutas jam macam ni. Okey, bagi saya memang orang kata agak berbaloi lah. Dan benda yang paling saya suka kat sini ialah dia punya prestasi yang sangat smooth kat sini, dan juga dia punya ketahanan bateri yang orang kata boleh tahan sehingga 2 minggu. Cumanya ada masalah sikit lah untuk OnePlus Watch ni, sebab yalah, OnePlus pun dia baru masuk arena smartwatch, betul tak? Jadi salah satu dia punya masalah kat sini ialah dia punya support tu tak terlalu banyak. Antaranya ialah antara muka jam kat sini pun tak berapa nak banyak pilihan lagi. Kalau tengok dekat apps dia pun macam
terlalu clean sangat kan. Dia tak ada macam-macam aktiviti yang anda boleh tengok. Selain daripada tu juga, kalau anda tengok kat sini juga, dia punya untuk aktiviti kan, macam yalah anda nak buat berenang ke apa ke, dia sebenarnya tak terlalu banyak aktiviti kat sini. Dia agak terhad juga. Jadi kalau anda mungkin orang yang sukakan buat sukan kat sini kan, anda kena tengoklah aktiviti apa yang anda boleh buat kat sini sebelum anda beli. Tapi tak apa, rasanya boleh anda guna untuk free mood kat sini kan. Boleh jugalah dia punya sport tu. Mungkin tak orang kata macam fokus satu sport, tapi free mood okey lah, mana-mana sukan boleh buat kan. Dan daripada tu juga saya macam kurang juga satu dua benda dekat menu dia. Okey, first kali kalau tengok dekat dia punya ni heart rate ni. Heart rate ni dia tak papakan macam orang kata, dia macam susah nak baca sikit lah. Sebab dia macam bar per bar tau kat sini. Yang mana kalau saya fikir, oh ni tadi pukul berapa lah, ini tinggi mana lah. Dia rasa macam pelik. Kalau dia cuba buat macam orang kata graf, graf lagi cantik daripada orang kata bar macam ni, tak berapa nak faham sangat. Jadi apa pendapat anda tentang jam ni? Apa kata anda tinggalkan komen sikit kat bahagian bawah. Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.